Hari ini, saya akan tunjukkan satu aksi thriller dari 2009, bertajuk Sin Nombre. El Caspe ialah Samsung di Tapachula, Mexico. Dia memutuskan untuk memperkenalkan seorang budak lelaki, Benito, kepada gengnya Mara Salvatrea, dan membawanya kepada ketua kumpulan Lil Mago. Selepas meneliti keseriusannya, dengan meletakkan dia bergaduh dengan ahli kumpulan itu, Mago mengalu-alukan Benito ke dalam kumpulan itu, dan menamakan dia Smiley. Sementara itu di Honduras, seorang gadis remaja Saira berada dikunjungi oleh bapanya Horatio, yang menjemputnya untuk tinggal bersamanya di New Jersey, dan dia bersetuju untuk pergi. El Caspe terlibat dengan seorang gadis bernama Martha Marlon, yang tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya, dan sering menyoalnya tentang perkara itu, tetapi dia tidak berkongsi sebarang butiran dengannya. Untuk menjaga dia tersembunyi daripada Mago dan ahli kumpulan yang lain, Caspe sentiasa bertemu dengannya secara rahsia, dan juga meminta Smiley merahsiakan hubungannya. Selepas melawat Martha, Caspe membawa Smiley ke ibu pejabat kumpulan itu dan memperkenalkannya kepada ahli yang berbeza. Di kawasan itu, Mago menyoal Caspe tentang kehilangannya baru-baru ini, tetapi dia gagal memuaskannya dengan jawapannya. Kemudian, Mago menunjukkan kepada mereka ahli kumpulan saingan yang ditangkap dan meminta Smiley menembaknya sebagai. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Sebagai miliknya tugasan pertama. Caspe membantu Smiley dalam pelaksanaan, yang menjadikannya seorang pegawai ahli kumpulan itu. Melihat Smiley kecewa dengan tindakannya, Mago menenangkannya, dan memberitahunya bahawa perasaan menyesal akan hilang dengan masa, tetapi mereka mesti melindungi wilayah mereka. Mago kemudian menoleh ke arah Caspe, dan menuduhnya berbohong kepadanya tentang kehadirannya di Bombilla, dan memberi amaran kepadanya bahawa tindakan kecil ini mungkin menimbulkan masalah baginya, kerana dia membuat ahli lain marah kepadanya. Saira, bersama bapanya Horatio dan bapa saudaranya Orlando, terus bergerak melalui hutan, sementara Horatio memberitahunya nombor telefon, dan menasihatinya untuk menghubungi keluarganya jika berlaku apa-apa semasa perjalanan mereka. Selepas menyeberangi Guatemala, ketiga-tiga mereka tiba di Mexico. Dari tempat mereka merancang untuk menyelinap ke dalam kereta api ke AS, bersama-sama dengan pendatang tanpa izin yang lain. Selepas menerangkan laluan perjalanan kepadanya, dia menunjukkan gambar isteri keduanya Yesenia, dan 3 anak perempuan, sambil memintanya menganggap mereka sebagai keluarganya, tetapi Saira, yang kecewa dengan lelaki itu kerana meninggalkannya semasa zaman kanak-kanaknya, enggan menjadi ahli keluarganya. Sebaliknya, semasa pertemuan Caspe dengan Martha yang lain, dia meluahkan rasa tidak senangnya dia kerana menyembunyikan identiti sebenar. Semasa mereka bertengkar sesama sendiri, Mago, yang baru tiba, mengganggu perbualan mereka dan bertanya kepada Caspe tentang dia, tetapi dia memperkenalkan dia sebagai kawannya. Martha sekali lagi kecewa dengannya kerana tidak memberitahu Mago tentang hubungan mereka, dan pergi dengan marah, sementara dia mengejarnya. Sementara itu, Saira dan keluarganya berjaya kereta api dengan pendatang lain, tetapi dimaklumkan tentang kelewatan akibat kemalangan tergelincir di hadapan. Semasa penumpang menunggu kereta api seterusnya, kumpulan Caspe mengatur pertemuan di tanah perkuburan. Selepas membincangkan aktiviti biasa mereka, Mago menuduh Caspe mengelak daripada tanggungjawabnya, dan kerana berbohong kepadanya tentang Martha. Semasa mesyuarat berakhir, Caspe melihat Martha menunggunya, dan bergegas untuk bercakap dengannya, sambil memarahinya kerana muncul tanpa dimaklumkan, sambil fikir dia tidak sepatutnya terserempak dengan gengnya. Dia kemudian meminta izin Mago untuk pergi bersamanya, tetapi dia menolak permintaannya dan menawarkan dia untuk ikut bersamanya. Caspe tidak mahu menonton mereka pergi, sebelum dipukul oleh ahli kumpulan sebagai hukuman kerana berbohong kepada ketua. Semasa menunjukkannya, Mago mengetahui tentang hubungan mereka, dan mengetahui bahawa dia adalah sebab di sebalik kehilangan kerap Caspe. Dia kemudian cuba merogolnya, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya selepas penentangannya. Apabila kembali ke Caspe, dia dengan santai memberitahunya tentang kematiannya, dan berkata dia akan mencari gadis lain tidak lama lagi. Mago kemudian memberikan pistol kepada Smiley, sambil bertanya kepadanya dan Caspe untuk menyertainya untuk misi yang akan datang. Selepas perjalanan kereta api disambung, ketiga-tiga mereka juga menaiki kereta api bersama penumpang lain, termasuk Saira, Horatio dan Orlando. Sebaik sahaja kereta api berhenti kerana hujan, mereka mula merompak wang mereka.
Mago melihat Saira di kalangan penumpang, dan cuba menyerangnya, yang mengingatkan Casper tentang Martha, dan dia membunuhnya sebelum menolaknya keluar dari kereta api dan memaksa Smiley pergi juga. Semua orang di dalam kereta api berasa takut dengan Casper, dan cuba mengekalkan jarak yang selamat daripadanya. Keesokan paginya, dua penumpang merancang untuk menyerangnya, tetapi Shra menyelamatkannya dengan mengalih perhatian mereka, dan berpura-pura melihat peronda sempadan. Kembali ke Meksiko, Smiley kembali dengan berita itu tentang kematian Mago. Ketua kedua kumpulan itu, El Salo, menuduhnya sebagai rakan sejenayah Casper. Memandangkan dia berhasrat untuk menghukumnya kerana pengkhianatan, dan mengancam untuk menghalaunya dari Hood, Smiley meminta izinnya untuk pergi mencari Casper. El Salo teragak-agak menerima permintaannya dan memberikannya pistol, sambil mengarahkan dia membunuh Casper untuk membuktikan kesetiaannya kepada kumpulan itu, tetapi mengancam untuk membunuhnya jika dia berpihak kepadanya lagi. Walaupun dia menghantarnya pergi, El Salo percaya Smiley tidak cukup berkemampuan untuk mencarinya, jadi mereka harus memaklumkan kepada pemimpin mereka di La, supaya mereka boleh membantu mereka. Meneruskan perjalanannya menaiki kereta api, Casper menerima mesej daripada El Salo, yang mengancam untuk membunuhnya kerana tipu dayanya. Semasa dia duduk di sana tidak tahu tentang langkah seterusnya, Saira datang dan cuba bercakap dengannya, sambil menawarkan makanan kepadanya. Dia dengan cemas menerima tawaran itu dan memperkenalkan dirinya kepadanya dengan nama asalnya Willy. Selepas menghabiskan satu malam lagi di dalam kereta api, mereka tiba di Veracruz, tempat Casper meninggalkan selnya telefon, mengetahui dia tidak akan menggunakannya lagi, kerana ini mungkin membantu mereka menjejakinya. Pada seterusnya berhenti, apabila semua orang kembali segar, Saira sekali lagi mendekati Casper dan bertanya tentang destinasinya. Sebelum dia boleh menjawab, dia dipanggil oleh bapanya, yang memarahinya kerana bercakap dengan pembunuh. Saira, yang mempunyai sudut lembut untuknya, fikir dia menghadapi masalah, jadi mereka harus membantunya, tetapi dengan marah pergi kerana dia tidak bersetuju dengannya. Kembali ke Meksiko, Smiley bertemu geng lain, dan memperkenalkan dirinya sebagai ahli mara Salvatrea, dan meminta bantuan mereka dalam mencari Casper, yang mana mereka memberi jaminan sokongan mereka kepadanya, dan bersetuju untuk membantunya. Sementara itu, Casper dan Saira mula bercakap antara satu sama lain. Dia berkongsi keinginannya untuk melancong dengan kapal terbang suatu hari nanti, dan memberitahunya tentang sebuah kilang pembuatan kapal terbang di Texas, yang dia lawati beberapa tahun yang lalu. Saira mendedahkan, seorang psikik pernah memberitahunya bahawa dia akan pergi ke AS dengan syaitan, yang dia percaya adalah Casper. Memandangkan dia percaya ramalan itu, dia pasti mereka akan berjaya ke destinasi mereka, dan meminta dia membawanya ke kilang kapal terbang sebaik sahaja mereka tiba di AS. Dia juga menjemputnya untuk tinggal bersama mereka, tetapi Casper memberitahunya perkara itu tidak mungkin, kerana dia pasti geng akan mencari dan menghukumnya lambat laun. Semasa dia meluahkan kebimbangannya, Smiley dan dia rakan sejenayah baharu mula mencarinya, dan mengetahui lokasinya, selepas gelandangan mengesahkan melihatnya di dalam kereta api. Semasa kereta api menghampiri perhentian seterusnya, Casper, yang sangat mengetahui protokol polis sempadan kerana aktiviti penyeludupannya, menasihatkan semua orang untuk turun dari kereta api, dan bergerak sekitar, sehingga kereta api itu bermula semula dari stesen. Taktiknya terbukti berguna, kerana ia membantunya mengesan kumpulan yang mencarinya. Mereka juga melihat dia di stesen, dan mula mengejarnya ke bawah, tetapi dia berjaya bersembunyi dan melarikan diri. Selepas kembali ke kereta api, dia akhirnya berkawan dengan keluarga Saira, tetapi memutuskan untuk turun dari kereta api semasa mereka masih tidur. Dia mula berjalan-jalan sambil memikirkan destinasi seterusnya, tetapi tidak lama kemudian mengetahui Saira juga telah meninggalkan kereta api, dan sedang mengikutinya sekarang. Dia cuba membawanya kembali ke kereta api, tetapi kereta api itu telah pun pergi. Casper bimbang tentang dia, dan berkata dia tidak sepatutnya mengejarnya, seperti yang dia fikirkan kumpulan lain mungkin mencederakannya semasa mencari dia keluar, dan dia tidak akan dapat menjaganya. Selepas tidak menemui jalan lain, dia dengan enggan membawanya bersamanya, dan bertemu rakan tempatannya, dan meminta bantuannya untuk menyeberangi sempadan. Dia bersetuju untuk menyimpannya bersamanya buat sementara waktu, dan menjemput mereka untuk makan tengah hari bersamanya.
Selepas menghantar Saira untuk menyegarkan diri, dia bertanya kepada Casper tentang dia. Dia memberitahunya bahawa dia cuba membantunya menyeberangi sempadan, jadi dia boleh bersatu semula dengan keluarganya, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia juga mendedahkan El Salo sudah pun menghubunginya untuk bertanya tentang dia, dan dia pasti mereka akan menghubunginya semula. Casper mempercayainya dan percaya dia tidak akan menggoda lelaki itu, tetapi dia memberitahunya bahawa dia akan melakukan apa sahaja yang difikirkannya betul. Kembali ke kereta api, keluarga Saira mendapat tahu tentang kehilangannya. Orlando fikir mereka patut tunggu dia, tetapi Horseshoe mencadangkan untuk meneruskan perjalanan kerana mereka tidak pasti tentang lokasinya. Sementara itu, rakan Casper menyembunyikan mereka di dalam keretanya, dan membawa mereka berhampiran sempadan, jadi mereka boleh menaiki pengangkutan kereta, tetapi memaklumkan El Salo tentang mereka. Di dalam kereta, Casper memandang ke arah Martha video semasa merindui masa bersamanya. Dia kemudian bertanya kepada Saira, jika dia takut dengan keadaan itu, tetapi dia menyatakan keyakinannya kepadanya, memikirkan dia boleh melindunginya. Sebagai tindak balas, dia menunjukkan kepadanya parutnya, yang dia dapat kerana melakukan pelbagai aktiviti haram untuk Margot, tetapi dia tidak peduli tentang dia sama sekali, dan membunuh cinta dalam hidupnya. Casper fikir hidupnya sudah kucar-kacir, tetapi dia tidak mahu mengheret Saira bersamanya, kerana syarikatnya mungkin berbahaya baginya. Mereka berjaya melintasi pusat pemeriksaan semasa bersembunyi di dalam kereta dan turun tepat pada masanya, sebelum El Salo dan kumpulan itu tiba di sana selepas sampai. Maklumat daripada rakan Casper. Sementara itu, kereta api itu diserbu oleh polis sempadan. Horatio cuba melarikan diri, tetapi terbunuh selepas jatuh dari kereta api, manakala Orlando dihantar pulang. Sebaliknya, Casper dan Saira tiba di kem pendatang, di mana Saira ternampak penumpang yang dia bertemu di dalam kereta api, dan bertanya tentang keluarganya, tetapi berasa kecewa apabila mengetahui tentang kematian bapanya. Dia berlari ke gereja untuk menangisi bapanya, tempat Casper menemaninya, dan menghiburkan dia dalam masa yang sukar. Selepas mereka meninggalkan perkemahan, dia meminta dia berjanji bahawa dia akan sampai ke keluarganya di New Jersey, kerana dia perlu menjaga adik-adiknya, yang kini tiada bapa. Dia bersetuju dengan dia, tetapi bimbang tentang dia, yang dia memberi jaminan kepadanya untuk datang bersamanya. Mereka tiba di sungai yang menghubungkan dua sempadan, dan merancang untuk menyeberanginya untuk sampai ke AS. Casper menawarkan kameranya sebagai bayaran kepada lelaki yang membantu membawa mereka menyeberang. Atas cadangannya, Saira pergi dahulu, tetapi Casper diserang oleh El Salo dan geng. Dia cuba melarikan diri, tetapi terserempak Smiley, yang menembaknya tanpa teragak-agak. Saira, yang berada di tengah-tengah sungai, mencuba untuk kembali, tetapi menjerit selepas melihat dia dibunuh oleh Smiley dan ahli yang lain. Selepas bermalam di tebing sungai, dia meneruskan perjalanannya, dan akhirnya tiba Amerika Syarikat. Dia menelefon keluarga bapanya, manakala Orlando cuba menyeberangi sempadan lagi, dan Smiley bertatu sebagai ahli rasmi kumpulan itu selepas membuktikan kesetiaannya. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.